Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faik Abdullah bin Sulaiman, satu kumpulan dengan Nurul Jannah binti Muhammad Aziz akan membentangkan tugasan iaitu rancangan pemakanan mingguan kanak-kanak Taska iaitu yang berusia 2 tahun dan Tadika yang berusia 5 tahun. Terus kepada pendahuluan, kami telah pun memilih jadual pemakanan kanak-kanak berusia 2 tahun untuk Taska dan kanak-kanak 5 tahun untuk Tadika. Kami telah pun menyiapkan jadual pemakanan yang sesuai mengikut peringkat umur yang telah ditetapkan. Kami berharap segala maklumat pengetahuan dan buah fikiran yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada pembaca. Jadual makanan mingguan untuk kanak-kanak berusia 2 tahun di Taska. Penerangan. Dalam jadual yang bakal saya tunjukkan sebentar nanti, dapat dilihat yang di mana ianya memberikan 3 jenis minuman, iaitu susu, Horlicks dan Milo. Ini kerana setiap dari minuman ini mempunyai khasiat yang berbeza. Seperti susu, ianya khusus kepada tulang, manakala Milo untuk kecerdasan dan Horlicks untuk tenaga. Selain itu, jenis karbohidrat yang berbeza juga iaitu ayam dan ikan, kerana ikan mempunyai omega 3 yang tidak ada pada ayam. Ini adalah jadual yang telah kami siapkan. Boleh dilihat jadual pada setiap hari ianya adalah berlainan daripada hari Ahad sehingga ke hari Khamis, di mana Ahad dan Isnin susu menjadi jenis minuman yang dipilih, manakala Selasa dan Rabu ialah Milo dan Horlicks hanya diberi pada hari Khamis. Ianya juga bergantung kepada jenis pemakanan seperti roti, biskut dan biji rin. Selain itu, kami juga mengubah untuk pemakanan tengah hari dan juga minum petang. Pertama sekali ialah tekstur makanan. Tekstur makanan mestilah makanan yang lembut, tidak pedas, makanan yang berkuah ataupun sup, dan ianya perlulah tanpa tulang ataupun biji. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tajuk jadual pemakanan kanak-kanak pada peringkat 5 tahun yang berada di Tadika. Seperti yang dipaparkan, peringkat umur Tadika adalah bermulanya dari umur 4 tahun hingga ke 6 tahun. Pemakanan di Tadika diberikan dengan tidak terlalu banyak cita rasa ataupun boleh dikaitkan dengan kesihatan serta nutrisi yang diperlukan dalam peringkat umur Tadika. Dan pengetahuan, setiap pemilihan makanan adalah berpandukan dengan nutrisi dan kesihatan yang diperlukan untuk kanak-kanak. Kerana umur kanak-kanak 5 tahun telah pun memulakan persekolahannya dan banyak menggunakan tenaga serta kognitif mengikut dari segi mengikut pembelajaran yang mereka ambil. Berpandukan dengan cita rasa ataupun dengan menu yang diberikan, kanak-kanak umur 5 tahun diberikan dengan pelbagai jenis pemakanan serta makanan yang sihat untuk meningkatkan metabolisme badan serta memberikan kesihatan yang baik kepada kanak-kanak. Dengan berpandukan jadual ini juga, kanak-kanak juga tidak mudah merasa muak serta memberikan keseleraan yang berpanjangan untuk meningkatkan kekuatan serta energi dalam pembelajaran. Pemakanan adalah penting untuk memastikan pertumbuhan serta pengembangan seseorang kanak-kanak dapat dititik beratkan, kerana kanak-kanak yang kurang zat serta kurang nutrisi akan menyebabkan gejala-gejala seperti
pertumbuhan yang tak normal ataupun kekurangan nutrisi akan menjadikan kanak-kanak itu mudah terkena penyakit. Selain itu, dengan pemakanan yang sihat perlu juga dititik beratkan kerana kanak-kanak mudah untuk ikut amalan-amalan yang kita ajarkan untuk diorang praktis hingga mereka dewasa. Pemakanan yang baik juga meningkatkan keupayaan serta tenaga pada diri kanak-kanak untuk menjalani aktiviti ataupun pembelajaran dengan baik. Pengambilan pemakanan juga amat dititik beratkan kerana pemakanan yang baik akan meningkatkan kekuatan kognitif serta daya tahan tubuh badan dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dalam pengambilan pemakanan yang diberikan, kandungan yang kami amat beratkan, amat mengambil berat adalah kandungan garam serta gula. Kerana garam yang berlebihan akan menyebabkan kanak-kanak itu mudah mengalami sakit darah tinggi. Jika gula yang berlebihan akan menyebabkan berlakunya kencing manis pada peringkat umur kanak-kanak. Hal ini kerana pada era zaman kini kanak-kanak mudah terkena penyakit-penyakit berikut kerana pengambilannya yang tidak terbatas serta melebihi had yang diutamakan. Berpandukan dengan jadual pemakanan harian untuk kanak-kanak 5 tahun di tadika, guru-guru amat menggalakkan atau menjadikan sebagai rutin harian untuk kanak-kanak 5 tahun dalam pengambilan kismis serta susu, kerana kismis memberikan tenaga serta zat yang banyak tanpa kandungan gula tambahan. Hal ini kerana kismis dijadikan sebagai snack tambahan kepada kanak-kanak ataupun pengganti kepada buah-buahan dalam pengambilan buah-buahan, kerana setengah kanak-kanak tidak membiasakan diri dalam pengambilan buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi dengan pengambilan kismis, guru-guru amat menitik beratkan kerana jika kanak-kanak itu melihat rakan-rakannya mengambil pemakanan tersebut dan dia akan merasa ingin mencuba dan merasa hal ini kerana kismis menerima banyak kebaikan serta kekuatan dalam diri kanak-kanak untuk meningkatkan daya kognitifnya berkembang dengan baik. Dengan pengambilan susu pula, ia memberikan kanak-kanak punya ketahanan otot serta tulang berpanjangan. Hal ini kerana jika kanak-kanak itu mempunyai pemakanan yang sering ingin ambil ataupun senang kata mudah kelaparan, dengan pengambilan susu juga ia boleh memberikan kekenyangan ataupun memberikan kekuatan dari segi pemprosesan abdomen ataupun tenaga dalam melakukan aktiviti dengan baik. Selain itu, pengambilan kismis juga adalah berpandukan dengan
sunnah-sunnah Rasulullah, kerana pengambilan kismis telah diterapkan dari sejak zaman dahulu lagi. Dalam penyediaan makanan, guru-guru diberikan dedahan ataupun perlu dengan pendedahan yang mengenai pengendalian makanan, kerana pemakanan amat penting untuk diberi didikan ataupun pengetahuan, kerana setiap pemakanan juga mempunyai vitamin ataupun ataupun perbezaan yang harus diambil berat. Contohnya makanan-makanan basah seperti ayam, ikan dan daging. Makanan kering contohnya sayur-sayuran serta barang-barang yang dicampurkan dengan makanan masakan itu perlu diasingkan mengikut panduan ataupun cara-cara yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Malaysia. Selain itu, dalam pemilihan makanan juga perlulah mempunyai nutrisi serta mengikut piramid yang ditetapkan dalam pemakanan harian. Tidak semestinya setiap waktu pengambilan makanan perlu dititik beratkan dengan makanan-makanan berat. Hal ini kerana pemakanan juga perlu mengikut waktu yang ditetapkan serta pengambilan dan kuantiti yang diperlukan mengikut umur. Hal ini kerana terdapat pelbagai masalah kesihatan dari peringkat umur kanak-kanak seperti obesiti dan kecenderungan dalam pemilihan makanan. Hal ini kerana mereka tidak diterapkan dengan pemakanan yang sihat serta pengambilan yang mencukupi dan meningkatkan kesihatan yang baik dengan kandungan vitamin. Selain itu, pemakanan juga perlu berpandukan dengan kanak-kanak kerana sesetengah kanak-kanak ada yang mengalami alahan dalam pengambilannya. Contohnya telur ataupun ikan masin ataupun benda seafood, makanan-makanan laut. Hal ini kerana mereka akan mengalami alahan yang teruk. Alahan juga akan menyebabkan kanak-kanak kritikal ataupun dimasukkan hospital disebabkan pemakanan yang mereka tidak boleh makan. Oleh itu, guru-guru perlu mengambil berat mengenai pemakanan kanak-kanak, kerana itu guru-guru perlu bertanya kepada ibu bapa atau penjaga mereka mengenai pemakanan yang mereka minat ataupun pemakanan yang mereka tidak boleh makan sama sekali. Dengan kepelbagaian menu harian untuk kanak-kanak peringkat 5 tahun, hal ini untuk meningkatkan ketarikan kanak-kanak dalam memilih pemakanan yang bijak. Selain itu, kepelbagaian makanan ini juga akan membuatkan kanak-kanak tidak mudah rasa jemu dengan pemakanan yang disediakan, serta pemakanan yang disediakan itu perlulah mempunyai zat-zat yang terkandung dalam nutrisi peringkat umur kanak-kanak 5 tahun. Oleh yang demikian, setiap pemakanan juga perlulah mempunyai tekstur, warna serta rasa. Pemakanan yang diberikan adalah
mengikut cita rasa kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak juga mempunyai daya tarikan dan cita rasa yang tersendiri. Oleh itu, guru-guru perlu menganalisi mengenai menu ataupun diet yang mereka ambil, ataupun dengan kata lain kegemaran pemakanan kanak-kanak sewaktu di rumah. Walau bagaimanapun, pemakanan kami menyediakan pelbagai kerana ia juga dapat memberikan kanak-kanak pelbagai vitamin dan zat serta kalsium untuk tumbesaran mereka. Dalam kesesuaian makanan kanak-kanak, ia juga bermula dari kesihatan yang baik serta dari pemakanan yang baik. Hal ini kerana pemakanan juga adalah peringkat dalam memberi kematangan kanak-kanak bermula dari rumah. Sekiranya pemakanan itu diberi dengan berpandukan kesihatan ataupun nutrisi yang diperlukan, kanak-kanak pandai memilih dengan pemakanan yang sihat serta bijak dalam memberikan komitmen dalam pemilihan makanan mereka. Hal ini contohnya kanak-kanak di rumah diterapkan dengan pemakanan sayur-sayuran ataupun pemakanan yang sihat tanpa minyak, gula dan garam. Jadi bila mereka berada di luar ataupun di tadika, kanak-kanak itu tidak cerewet dalam pemilihan makanan yang sihat, seperti ia juga mampu menerima makanan yang diberikan. Selain itu, dalam pemberian makanan kepada kanak-kanak juga perlulah guru-guru teliti dengan penggunaan barang-barang seperti penggunaan pinggan yang berkaca, sudu yang berbesi berat ataupun garfu yang tajam untuk kegunaan orang dewasa, serta penggunaan lidi. Hal ini kerana akan menyebabkan kecederaan ataupun gangguan yang berlaku, seperti jika kanak-kanak itu bergaduh antara kawan ataupun memeras ugut ataupun tidak berpuas hati, jadi penggunaan barang-barang makanan itu juga ia tidak akan melukakan sesiapa sahaja. Selain itu, dengan penggunaan gula yang berlebihan juga akan menyebabkan kanak-kanak mempunyai kanak-kanak akan lebih agresif serta ia akan menyebabkan kanak-kanak akan mudah rasa lesu. Dengan penyediaan air mineral ataupun air masak di taska dan tadika perlu ada sekiranya kanak-kanak merasa kehausan. Mereka tidak perlu meminta guru-guru untuk mengambil kerana ia boleh ambil dengan sendiri. Selain itu, guru-guru juga boleh membincangkan ataupun memberi pertanyaan kepada kanak-kanak mengenai minat mereka dalam memilih makanan. Waktu harian pemakanan kanak-kanak juga perlu diambil berat kerana pengambilan kanak-kanak punya pemakanan perlu diambil untuk memberikan mereka tenaga serta menguatkan kognitif serta mental mereka, ataupun
dengan memberikan kecergasan pada kanak-kanak. Hal ini contohnya waktu yang diperlukan adalah sarapan pagi, makanan tengah hari ataupun dikirakan sebagai waktu rehat serta ketika waktu balik. Waktu yang ditetapkan perlulah kanak-kanak perlulah guru-guru perlulah menitik beratkan kerana pengambilan pemakanan itu akan melibatkan emosi, masalah emosi sekiranya mereka tidak mengambil makanan mengikut waktu yang ditetapkan. Selain itu, dalam pengambilan pemakanan pada waktu yang ditetapkan juga ia akan meningkatkan perhubungan antara rakan-rakan serta guru kerana waktu dalam memberi pemakanan harian dapat meningkatkan pergaulan yang baik ataupun perhubungan antara sesama yang lain. Okey, dari segi kesimpulan, dalam jadual pemakanan yang diberikan, kanak-kanak dapat diberi titik beratkan mengenai masalah-masalah yang berlaku jika mereka mengambil pemakanan yang tidak sihat ataupun yang tidak seimbang dalam situasi peringkat umur mereka. Selain itu, tabiat pemakanan yang baik juga dapat dititik beratkan lah, kerana jika kanak-kanak itu mengalami masalah ataupun tidak diajar di rumah, mereka perlulah diajar sewaktu mereka di tadika untuk mereka praktiskan sehingga mereka dewasa. Dari segi kepelbagaian makanan juga, guru-guru amat menitik beratkan kerana keseleraan ataupun minat mereka perlulah keseleraan mereka tidak bergantung kepada satu pemakanan sahaja. Hal ini kerana dalam kepelbagaian makanan dapat menaikkan minat ataupun keseleraan dari segi pemilihan pemakanan yang sihat. Oleh itu, ibu bapa juga perlulah peka mengenai pengambilan pemakanan harian mereka, anak-anak mereka, kerana untuk mengelakkan kekurangan pengambilan makanan ataupun kandungan yang diberikan dalam pengambilan pemakanan kanak-kanak. Hal ini kerana untuk mengelakkan dari berlaku masalah kesihatan ataupun alahan yang dihadapi oleh kanak-kanak. Oleh yang demikian, guru-guru dan ibu bapa perlulah tahu ataupun mempraktikkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengambilan makanan yang sihat serta kesihatan yang baik untuk kanak-kanak. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.